السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 19 surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang suka tersiarnya berita yang tidak elok tentang orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, kamu tidak tahu. Surah An-Nur ayat 19. Daripada ayat ini dapat kita faham bahawa yang pertama adalah amat tidak baik kalau sekiranya kita hanya mendengar khabar-khabar angin yang belum tahu betul benarnya, dan kemudiannya kita menyebarkan khabar angin itu, sedangkan dia sesuatu yang boleh merosakkan Islam dan dakwah Islamiah itu sendiri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala nak sebut dalam ayat ini bahawa barang siapa yang terlibat di dalam menyebarkan berita-berita tidak baik tentang orang-orang yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Dunia akhirat mereka pasti kena azab yang pedih. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayat 19 surah An-Nur itu dengan firman dia, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksud dia, Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengetahui, dan kamu manusia kamu tidak mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ambil ingat ayat ini, kerana kelupaan kita terhadap kehendak ayat ini boleh menimbulkan banyak benda tidak baik berlaku di kalangan umat Islam itu sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzhir asy-syamatata li akhik fayarhamakullah wa yabtaliyak, atau kama qala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya seorang sahabat yang bernama Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, la tuzhirish syamatata li akhik, janganlah sekali-kali kamu tunjuk seronok ke atas musibah yang menimpa saudara kamu. Nabi pesan dalam hadis ni, Nabi kata kalau ada di kalangan kita, saudara kita, orang Islam, sama-sama
berada di masjid, sama-sama semayang dengan kita, sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul, sama-sama nak mengangkat kalimah Allah menjadi kalimah yang paling tinggi di muka bumi dan sebagainya. Nabi kata, la tuzhiri syamatata li akhik, jangan sekali-kali kamu tunjuk seronok ke atas musibah yang menimpa saudara kamu. Fayarhamahullah, Nabi kata takut-takut Allah Subhanahu wa ta'ala kemudiannya bagi rahmat kepada orang yang ditimpa musibah ini. Wa yabtaliyak, dan Allah menimpakan ujian kepada kamu pula. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa apabila saudara kita ditimpa musibah, ditimpa fitnah, ditimpa satu benda yang dia sendiri pun tak suka benda itu menimpa dia, kalau sekiranya kita tidak ada simpati, bahkan kita tunjuk seronok pula ke atas musibah yang menimpa dia, bahkan kita mengambil kesempatan pula ke atas musibah yang menimpa dia dengan memburuk-burukkan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi bagi tahu dekat kita, jaga-jaga, takut-takut orang yang ditimpa musibah itu kemudiannya Allah bagi rahmat kepada dia, dan kita yang berseronok dengan musibah yang menimpa dia diuji pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kena uji, baru tahu kita boleh tahan ataupun tak boleh tahan dengan ujian yang mengenai kita. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat 10 surah Al-Hujurat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman, kalau betul dia beriman, dia mempunyai semangat ukhuwah, bersaudara dengan sama-sama orang yang Islam dan beriman sama macam dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'ah fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri, atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, janganlah ada seorang daripada sahabat aku membawa satu berita buruk tentang sahabat aku yang satu lagi. Nah, ini pesan macam tu. Nabi kata, la yuballighuni ahadun min ashabi, jangan ada seorang daripada sahabat aku mai jumpa aku bawa satu berita buruk tentang sahabat yang seorang lagi. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Aku nak kalau boleh waktu aku keluar jumpa dengan sahabat-sahabat aku, dada aku lapang daripada ingatan tidak elok tentang dia itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sendiri tak suka dengar berita-berita yang tidak pasti. Nabi sendiri tidak suka dengar berita-berita yang buruk dan keji tentang sahabat dia yang disampaikan oleh sahabat yang lain. Kerana dengan dengarnya berita-berita yang tidak elok ini boleh menyebabkan dada seseorang rasa tidak lapang dengan orang yang diceritakan berita-berita buruk itu. Hadis itu riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ingat-ingat hadis daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabbi'ukum bil adhu hiya an-namimah al-qalatu bainan nas, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ala unabbi'ukum bil adhu, sukakah kamu aku nak cerita kepada kamu tentang al-adhu? Kata Nabi, hiya an-namimah. Al-adhu itu ialah an-namimah, iaitu cakap-cakap dusta, cakap-cakap bohong yang disebarkan di kalangan orang ramai. Al-qalatu bainan nas, iaitu cakap-cakap yang dapat didengar di kalangan orang ramai yang ada.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati dengan apa yang kita cakap dan hati-hati dengan apa yang kita dengar daripada orang cakap. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Qaf ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidaklah satu kalimah yang dilafazkan oleh manusia melainkan dicatatkan oleh malaikat raqib dan atid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah dengan dosa dan kesalahan yang banyak kita buat. Jangan ditambah dosa dan kesalahan itu dengan sesuatu yang kita pun tidak tahu asal usul dan pokok pangkalnya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada terlibat dalam benda-benda yang tidak baik yang seperti itu. Yang perkara tidak baik itu bukan sahaja merosakkan kita, bahkan merosakkan umat Islam seluruhnya. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Kita masih lagi berada pada tafsir suratul Baqarah. Kita sampai pada muka surat 29. Muka surat 29. Ayat yang kita nak baca pada malam ini ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dan sungguh telah membawa datang akan kamu oleh Nabi Musa dengan beberapa mukjizat. Malam ni kita nak baca cerita tentang Nabi Musa. Allah hantar dia kepada Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihi salam dibekalkan dengan beberapa mukjizat sebagai nak buktikan bahawa Nabi Musa itu Nabi. Dia mulakan ayat ini dengan kata dia, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dan sesungguhnya telah bawa datang akan kamu oleh Nabi Musa dengan beberapa mukjizat. Seperti tongkat jadi ulang. Ni kita selalu dengar daripada kita budak-budak dulu dah dengar cerita ni. Cerita tongkat Nabi Musa boleh bertukar jadi ulang, yang kemudiannya ulang tu menelan semua ulang-ulang Fir'aun. Begitu. Dan juga tangan jadi putih. Ni juga kita dah baca cerita bagaimana tangan Nabi Allah Musa alaihi salam Allah jadikan keluar cahaya putih dan orang boleh menumpang cahaya itu. Dan buka laut. Dan kita juga dah dengar cerita ni bagaimana tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam bila Allah perintahkan supaya pukul laut, tiba-tiba laut terbelah dua. Firman Allah, "Tsumma takhadhtumul ijla min ba'dih." Kemudian kamu, yakni Bani Israel, ambil anak lembu yang ditempa oleh Samiri, sembah perbuat Tuhan. Nabi Allah Musa alaihi salam dah dakwah kaum dia, dah ajak kaum dia supaya sembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa. Dah ikut dah percaya dah dekat Nabi Musa alaihi salam. Apa Nabi Musa kata mereka percaya bahawa itu mai daripada Allah Subhanahu wa taala, cantik dah. Tapi apabila Nabi Allah Musa alaihi salam dipanggil oleh Tuhan pi ke Bukit Tursina untuk terima Taurat, sepeninggalan Nabi Musa tu timbul satu orang yang ambitious, nama dia Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ni nama Musa juga, sama macam nama Nabi Musa alaihi salam. Bila dia tengok pengikut Nabi Musa ni ramai, dia iri hati. Bila dia tengok pengikut Nabi Musa ni ramai, dia sakit hati. Bila dia tengok pengikut Nabi Musa ni ramai, dia mula nak buat macam-macam benda supaya pengikut Nabi Musa ni korang dan mai kat dia. Maka Musa As-Samiri mengambil tindakan reka satu benda. Dia kutip macam-macam emas, perak dan sebagainya, dia leburkan dan dia tempa menjadi seekor anak lembu. Kemudian dia seru orang ramai supaya sembah anak lembu tu dengan kata dia, inilah Tuhan yang kita duk sembah tak nampak selama ni. Orang yang dah sekian lama ikut Nabi Musa, dengan satu kejadian saja boleh divert, boleh kona. Tinggal Nabi Allah Musa alaihi salam ikut Musa As-Samiri dan sembah anak lembu yang ditempa ini. Allah Subhanahu wa taala sebut kejadian ini dalam Quran dengan tujuan nak cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah kata summa takhadhtumul ijla min ba'dih, kemudian kamu Bani Israel, kamu ambil anak lembu yang ditempa oleh Musa As-Samiri, kamu sembah anak lembu itu dan kamu buat dia jadi Tuhan. Selepas daripada pergi Nabi Musa AS kepada miqat, yakni tempat munajat dia, supaya bawa datang dengan kitab Taurat. Lepas Nabi Musa AS tinggal tak apa lama, orang-orang ni sudah patah balik, sudah pusing balik kepada agama sesat dia. Mereka menyembah anak lembu yang dibuat oleh Musa As-Samiri ini. Dan Nabi Allah Musa AS pergi bermunajat untuk terima Taurat itu di Bukit Tursina. Firman Allah, wa antum zalimun, dan bermula kamu itu zalim sekaliannya dengan diambil ajal, yakni anak lembu yang ditempa itu disembah dan dibuat Tuhan. Orang yang tinggal Tuhan pergi ikut lain daripada Tuhan, ini orang zalim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa idh akhadna mitsaqakum, dan ketika kami ambil akan perjanjian kamu, yakni atas berbuat amal akan hukum yang di dalam Taurat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, bila Nabi Musa alaihi salam balik daripada Bukit Tursina bawa kitab Taurat. Tuan-tuan, kitab Taurat dia turun sekaligus. Kitab Injil turun sekaligus. Quran sahaja yang turunnya bitadrij, turunnya secara berperingkat-peringkat. Quran turun dalam bulan Ramadan. Kemudian sikit-sikit 23 tahun baru komplit 30 juzuk Quran. Taurat one shot, Tuhan buat turun, terus bagi dekat Nabi Allah Musa alaihi salam, buat balik terus kepada umat dia. Bila balik sampai kepada umat dia, didapati umat dia sudah sembah ajal ataupun patung lembu yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa iz akhadna mitsaqakum, dan apabila kami nak ambil janji daripada Bani Israel, nak suruh Bani Israel ni janji, buat satu aku janji bahawa mereka nak ikut Taurat yang Allah buat turun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam ini. Mereka tak mau ikut. Mereka dah terpedaya dengan ajal yang Musa As-Samiri buat mai dekat mereka. Mereka dah kata ajal ataupun patung anak lembu ni Tuhan. Bila buat mai Taurat, tak mau dah terima Taurat ni. Sehingga kan kata Allah, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat atas kepala kamu itu Bukit Tursina. Kemudian membantah kamu daripada terimanya, supaya hendak dijatuh akan dia, yakni akan bukit itu atas kamu. Dan kami kata, khudhu ma atainakum biquwwah, ambil oleh kamu akan barang yang kami datang akan kamu itu dengan sungguh-sungguh dan ijtihad. Bani Israel ni, bila Nabi Musa balik kitab Taurat, Allah nak suruh mereka ikut kitab Taurat, tak mau ikut. Sampai kena ugut. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala suruh malaikat angkat bukit nak hempah atas kepala Bani Israel ni. Kalau hampa tak mau ikut Taurat, kami hempah atas kepala hampa. Sampai macam tu. Kalau hampa tak mau ikut Taurat ni, Bukit Tursina ni akan hempah atas kepala hampa, hampa mati habis semua. Sampai begitu keadaan dia. Bila diugut sampai macam tu rupa, barulah mereka ni mau mengaku, kata mereka nak ikut kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Firman Allah, khudhu ma atainakum biquwwah, ambil oleh kamu barang yang kami datangkan kamu itu dengan sungguh-sungguh. Ni jangan main-main, Tuhan kata. Kitab Taurat ni jangan mengaku di mulut aja nak ikut, tapi ambil kitab Taurat ni, pegang sungguh-sungguh. Apa jadi pun kamu dengan kitab Taurat ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasma'u, dan dengarlah oleh kamu akan barang yang disuruh akan kamu dengannya, akan sebagai dengar terima. Tuhan kata dekat mereka ni, dengar betul-betul. Dengar apa yang Taurat, apa yang Allah kata dalam Taurat, dan kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Qalu, kata mereka itu, yakni kata Bani Israel, sami'na wa asayna, kami dengar perkataan engkau dan kami derhaka suruhan engkau. Mereka kata kami tak dengar boleh, tapi kami tak mau ikut.
Tuan-tuan, ini yang kata Bani Israel. Cukup punya bantah, cukup punya ketegang, cukup punya tak boleh dengar cakap. Tu dalam keadaan bukit tu terapung atas kepala nak hempah tu. Dalam keadaan tu, mereka kata dekat Nabi Musa, sami'na wa asayna. Kami boleh dengar, tapi kami tak mau ikut. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ushribu fi qulubihumul ajl. Dan meminum pada hati mereka itu akan kasih ajal, yakni buat Tuhan. Maksud meminum, maksudnya dah jerak dah dalam hati mereka ni, percaya dekat anak lembu ni. Ushribu maksudnya minum. Minum ni maksud jerak. Hati mereka dah jerak dah dengan kepercayaan kepada tokong ni. Tak sebab apa. Itu sudah heran dekat Bani Israel. Dalam masyarakat kita lah pun banyak macam ni, dia boleh percaya ke tokong tu. Walaupun heran, kita fikir akal sihat tak boleh terima, tapi mereka tetap percaya. Akal sihat kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab hak jadi Tuhan tu pun dia buat. Maknanya Tuhan tu pun tak ada kalau dia tak buat. Dia buat, lepas tu dia takut, lepas tu dia minta kat benda tu. Tak boleh terima. Akal sihat tak boleh terima, tapi ramai orang boleh terima. Banyak sebenarnya benda-benda macam ni duduk dalam masyarakat kita. Banyak benda yang akal tak boleh terima, tapi ada orang terima. Percaya kat bomo misalnya, bukan sikit orang percaya. Benda tak boleh terima. Dia kata penyakit apa pun dia boleh ubat. Dia kata penyakit apa pun dia boleh berubat. Kita tengok dia pun sakit juga. Tuan-tuan tahu pasal apa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Dajjal akhir zaman esok, Dajjal diturunkan dalam keadaan biji mata dia sebelah buta. Pasal apa? Pasal nak tunjuk aib dia. Dajjal kata dia Tuhan. Apa juga masalah orang mai jumpa dia, dia boleh settle. Apa juga problem orang jumpa dia, dia boleh solve problem tu. Apa juga permintaan orang mai kat dia, dia boleh bagi permintaan orang. Dia mengaku apa pun dia boleh buat. Tapi mata dia buta, dia tak boleh nak bagi jelek. Allah jadikan benda tu sebagai nak bagi tahu kepada orang yang hidup pada zaman tu bahawa ini Dajjal, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, sudah tentu dia ada sifat-sifat kesempurnaan. Kalau Tuhan tentu tak buta. Kalau buta, dia boleh bagi elok balik mata dia. Tapi Dajjal tak boleh bagi mata dia jadi elok. Demikian halnya dengan bomo. Dia mengaku apa pun dia boleh selesai. Masalah apa, duit hilang pun boleh jumpa dia. Siapa jadi sakit apa pun mai kat dia, semua dia boleh buat. Tapi kita tengok dia sendiri pun masalah banyak. Maka itu aib yang ada pada diri dia, yang menunjukkan kelemahan dia sebenarnya. Sebenarnya baik buruk, sihat, sakit dan sebagainya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerja dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, umat Nabi Allah Musa, Bani Israel ataupun puak Yahudi ini, bila Nabi Musa AS balik daripada Bukit Tursina, balik dengan membawa kitab Taurat nak bagi dekat mereka, mereka tak mau ikut. Pasal apa? Tuhan kata wa ushribu fi qulubihumul ajl, dan telah meminum pada hati mereka itu. Maksudnya telah jerak dah dalam hati mereka ni kasih kepada patung lembu tadi, dan buat patung itu menjadi Tuhan mereka. Bikufrihim, dengan sebab kufur mereka itu. Mereka jadi lembu tu pasal mereka ni kufur daripada awal. Memang tak boleh nak buka hati untuk mendengar hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dah tutup dah. Firman Allah, qul, kata olehmu ya Muhammad, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, sejahat-jahat barang yang menyuruh akan kamu dengannya oleh iman kamu dengan Taurat, akan sembah ajal itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala kata huduh sungguh anjuran iman kamu kalau sekiranya kamu kata iman kamu yang suruh kamu sembah ajal. Dia pun kata dekat Nabi Musa, kami ni sembah patung lembu ni bukan saja-saja sembah. Iman kami, dia pun kata iman kami yang mendorong kami suruh sembah patung lembu ni. Tuhan kata kalau betul lah iman hampa yang mendorong hampa suruh sembah patung ni, buruk sungguh iman hampa ni. Tuhan kata macam tu. Firman Allah, in kuntum mu'minin, jika ada kamu itu beriman sekalian dengan Taurat. Maknanya tiada kamu itu beriman dengan Taurat, kerana iman tiada suruh sembah ajal,
dan tiada suruh mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh beriman dengannya di dalam Taurat itu. Maknanya Nabi Musa kata, kalau betul hampa beriman, hampa tak jadi macam lah ni, hidup sembah patung ni. Kalau betul hampa beriman dengan isi kandungan Taurat ni, hampa jadi orang elok. Bahkan dalam kitab Taurat sendiri Allah sudah sebut tentang kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi Muhammad nak jadi nabi ni dalam Taurat sebut dah, dalam Injil sebut dah. Tapi pendeta Yahudi tutup cerita tentang kebangkitan Nabi Muhammad ni, maka sehinggakan orang-orang Yahudi tak boleh terima Nabi Muhammad ni nabi. Demikian juga berlaku dalam ajaran Kristian. Apabila padri-padri dia tutup cerita tentang Nabi Muhammad yang ada diterangkan dalam Injil, sehingga ke orang Kristian tak boleh terima Nabi Muhammad ni sebagai Nabi akhir zaman. Benda ni berlaku kerana pembohongan orang-orang yang tertentu. Maka akhirnya mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Firman Allah, "Qul," kata olehmu wahai Muhammad, "In kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas." Jika ada bagi kamu semata-mata negeri akhirat, yakni syurga itu pada sisi Allah Ta'ala, tertentu daripada manusia yang lain, seperti yang kamu dakwa, yakni tiada masuk syurga melainkan orang Yahudi saja, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin, maka cita-citakanlah oleh kamu akan mati jika ada kamu itu sebenar sekalian pada kata kamu bahawa syurga itu ketentuan bagi kamu sahaja. Itu dia, Tuhan cabar orang Yahudi. Orang Yahudi kata, mereka kata syurga ni mereka aja boleh masuk, lain daripada Yahudi tak boleh masuk syurga. Ini dakwaan Yahudi daripada dulu sampai lah. Orang Yahudi ni dia mendakwa dialah kekasih Tuhan. Lain daripada Yahudi tak ada tempat di sisi Tuhan. Yahudi dia bangga macam tu, dia duk berasa megah macam tu. Daripada dulu sampai hari ini Yahudi tetap dengan pendirian tu. Allah Subhanahu wa ta'ala dah cabar dah Yahudi ni semua. Allah kata, kalau betul kamu sahaja yang boleh masuk syurga, lain bangsa, lain umat tidak boleh masuk syurga, Tuhan kata, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Awak hampa tak mati cepat. Lebih cepat mati, lebih cepat hampa pergi syurga. Tunggu apa atas dunia ni? Dunia ni nak banding dengan syurga. Syurga ni bukan bandingan dia lah, tempat nikmat syurga ni. Syurga ni tempat yang kamu teringat apa Tuhan bagi. Teringat. Tak gaduh minta, teringat. Kita duk baca hadis tentang syurga ni di masjid Kepala Batas. Sampai ada hadis menceritakan orang yang masuk syurga ni, mereka ada satu pasar, ada satu suq. Suqul Jannah. Dia kata ada satu pasar dalam syurga. Yang pasar itu menjadi tempat ahli-ahli syurga pakat pergi berhimpun. Semua orang yang duduk dalam syurga satu hari semua akan turun pergi berhimpun di pasar tu, tengok apa ada di pasar tu, dan di samping tu boleh berkenai-kenai di antara penghuni-penghuni syurga. Ini dipanggil Suqul Jannah, pasar syurga. Dan orang yang turun di pasar tu, dia teringat nak apa, dapatkan dia. Bukan sahaja teringat nak benda, dapatkan dia. Teringat kecantikan orang pun, kecantikan tu mai kat dia. Nabi kata, turun pergi di pasar tu, turun nampak muka satu orang yang kita berkenal, rupa paras dia, oh segaknya dia ni, kalaulah aku muka macam tu, tengok muka dia jadi macam tu dah. Ni yang dikatakan Suqul Jannah, tuan-tuan. Tak boleh fikir macam mana keadaan syurga yang Allah janjikan kita ni. Teringat aja, teringat. Tengok dia ni janggut lebat, kalau aku ada tumbuhlah. Tumbuhlah. Yang dikatakan syurga Allah ni begitu sekali. Tengok ambu hidung dia ni mancung tu, naiklah hidung, mancunglah. Sehingga ke semua benda yang terlintas dalam hati ahlul jannah ni, Nabi kata Allah bagi masa tu juga kat dia. Tak ada benda yang dia teringat nak yang Tuhan tahan tak bagi, melainkan teringat dapat.
Demikianlah yang dikatakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan tempat yang begitu punya hebat. Kalau Yahudi kata dia ni adalah satu-satunya bangsa yang dapat masuk surga, bangsa lain tak boleh masuk, tunggu apa lagi atas dunia ni? Buat susah. Duduk atas dunia ni susah, tuan-tuan. Bangkit pagi fikir nak kena pergi kerja. Dah kerja nak kena fikir sungguh-sungguh buat kerja main-main saja tak jadi kerja. Duduk atas dunia ni susah, dengar orang buat cerita macam-macam. Kan? Ada yang kata nak dengar dia nak kata apa malam ni. Duduk atas dunia ni susah. Buat kok ni tak kena, buat kok ni tak kena. Susah. Kita rasa macam kita buat kena dah, tak kena juga. Kita tahu jaga kena lagi. Susah nak abang. Kan? Duduk atas dunia ni bukan tempat relax. Duduk atas dunia ni bukan tempat selesa. Duduk atas dunia ni bukan tempat untuk kita dapat ketenangan. Duduk atas dunia ni tempat ujian. Tuhan kata dah wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kamu duduk atas dunia ni, kami akan uji kamu, kami akan test kamu. Bi syai'in minal khawf, Tuhan akan test dengan sikit daripada rasa takut. Takut kena tukar kerja, takut kena luku kepala. Allah uji bi syai'in minal khawf, Allah uji dengan sedikit rasa takut. Wal ju', Allah uji dengan sikit lapar. Wa naqsim minal amwal, Allah uji dengan sikit harta. Wal anfusi was samarat, Allah uji dengan kekurangan jiwa kita tak cukup kuat. Was samarat, Allah uji dengan buah-buahan. Kita ada kebun, kita ada ladang, kita ada macam-macam, Allah uji dengan buah tak jadi. Semua benda yang kena kat kita itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin, Allah kata dan bagi berita gembira kepada orang yang sabar. Mengalah tidak bermakna kalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tahu kekuatan dia tak kuat masa dia ada di Mekah. Nabi tidak rentak lawan dengan kafir Quraisy dalam keadaan Nabi tahu dia tak cukup kuat. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi berunduk tidak bermakna kalah, berunduk untuk mengumpul kekuatan, mai balik lagi sekali ke Mekah, terus berlaku pembukaan kota Mekah. Tapi setengah orang dia tengok Nabi berunduk daripada Mekah. Mekah tanah tumpah darah Nabi, tanah tempat tok nenek Nabi duduk. Nabi tinggal Mekah pergi ke Madinah. Setengah orang kata Nabi takut. Abu saya lari, Abu tak lawan. Kalau lawan mati syahid. Tapi Nabi SAW berunduk dalam keadaan macam tu, berunduk pasal apa? Pasal dia tahu tak cukup kuat untuk lawan. Nabi berunduk bukan dengan kehendak dia, tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan ini satu sirah untuk manusia ambil faham. Dalam keadaan yang tertentu kena kendok Ustaz, dalam keadaan tertentu kena berunduk Ustaz, dalam keadaan yang tertentu jangan berentak. Islam kata la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbitu. Jangan kamu saja-saja nak pergi jumpa musuh. Tapi kalau ditakdirkan jumpa depan, fathbitu, tunggu, jangan lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni tak semua orang boleh faham. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu benda macam ni dekat kita semua supaya kita ambil pengajaran, ambil faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, dia kata orang-orang Yahudi ni bangga diri, dia berasa megah, dia rasa dialah bangsa yang paling mulia, tak ada bangsa lain yang boleh menandingi kemuliaan dia, sehingga kan dia kata syurga ni Tuhan buat untuk dia saja, orang lain tak boleh masuk. Maka Allah kata fatamannawul maut in kuntum sadiqin, kalau betul syurga tu tempat kamu saja, orang lain tak boleh masuk, tunggu apa lagi atas dunia ni? Tunggu apa, duk sakit diri buat apa atas dunia ni? Mati buang cepat-cepat, bila mati kamu sudah dapat mencium bau syurga. Tentu percaya tak kata kalau kita orang baik, kalau takdir kita mati malam ni, esok kita masuk kubur, masuk kubur itu
kubur itu sudah menjadi raudhatun min riyadil jinan, sudah menjadi satu taman daripada taman syurga Allah. Tuan-tuan percaya ke tak? Kalau kita orang yang beriman, kita mati malam ni, esok tahu dah kata kita ni orang baik ke orang tak baik. Tahu dah. Pasal apa? Pasal kubur itu menjadi satu petanda kita ni baik ataupun tak baik. Kubur itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kubur itu diterangi dengan cahaya iman, kubur itu dijadikan satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Demikian sebaliknya, kalau kita ni orang tak baik, kita ni orang jahat, kita ni orang nampak macam baik tapi sebenarnya jahat, Allah tahu. Kamu tak tahu tetapi Allah tahu. Kita tengok orang tu, kita tak tahu dia baik tak baik, tapi Allah tahu dia sebenarnya baik ke tak baik. Nak tahu tak tahu bila dia mati, masuk kubur dia tahu. Kalau kubur dia tu menjadi hufratun min hufarin niran, menjadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah, masa tu dia tahu dia baik ke tak baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi SAW baca ayat ni kepada orang Yahudi bagi mereka dengar. Kalau betul kamu kata syurga tu hak kamu aja, orang lain tak dapat peluang masuk syurga, melainkan Yahudi sahaja akan masuk syurga, Tuhan kata lebih baiklah kamu mati cepat-cepat, supaya bila kamu mati, kamu dah dapat dah mencium bau syurga, kubur kamu sudah jadi satu taman daripada taman syurga Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, walan yatamannauhu abada bima qaddamat aydihim, dan tiada cita-cita mereka itu akan dia, yakni akan mati selama-lama. Tuhan juga kata, Tuhan kata Yahudi ini minta maaf lah, bab nak mati ni tak ada dalam ingatan mereka. Yang kata Yahudi ini, dia kata walan yatamannauhu abada. Lan dalam bahasa Arab, bila dia sumpah lan, makna dia lil mu'abbad, sampai kiamat sumpah ni tak akan terongkat. Nabi kata yang dikatakan orang Yahudi itu walan yatamannauhu abada, depa ni sampai kiamat, sampai bila-bila depa tak akan jadi manusia yang teringat nak mati. Depa adalah manusia yang tak mau mati sampai bila-bila. Bima qaddamat aydihim, pasal apa depa bersikap tak mau mati ni? Dengan sebab barang yang mendahulu oleh tangan mereka itu daripada kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa tak mau mati pasal depa tahu kalau depa mati depa nanti kena azab. Pasal apa depa kena azab? Pasal depa tolak Nabi Muhammad sebagai nabi, sedangkan dalam Taurat kata Nabi Muhammad itu nabi. Tahu. Orang Yahudi bukan tak tahu kata Nabi Muhammad tu nabi, tahu, tapi ego dalam diri dia menyebabkan dia tutup kebenaran ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa kita lah kan, banyak benda baik kita tahu, benda tak baik kita tahu. Kita tahu isap rokok tu tak baik, tahu. Cuba anak kita main tegur kita, anak kita main kata kita, dia kata ayah, apa ni ayah dia isap rokok, lupu kepala tak kan? Hang ni jangan ngomong tua-tua, marah. Wahai kita tahu apa yang anak kita kata tu betul, benda tu tak baik sungguh, tapi ego kita tak maulah budak ni main duk tegur kita macam tu. Tukih kecil, contoh kecil, samalah dengan orang Yahudi. Dia tahu pasal dalam Taurat asal memang sebut clearly, sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu pakai saja tak mau terima Nabi Muhammad sebagai nabi, dalam keadaan dia tahu Nabi Muhammad sebenarnya nabi. Dalam keadaan macam tu dia mendustakan agama dia sendiri. Agama dia yang kata Nabi Muhammad nabi, dia dustakan agama dia sendiri. Bila dia dusta agama, dia tak berani mati. Bila dia mati dalam keadaan mendusta agama dia, dia akan pergi ke neraka. Maka dia tak akan bercita-cita untuk mati. Begitu. Dia kata sebab barang yang mendahulu oleh tangan mereka itu daripada kufur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melazimkan bagi dusta yang wajib neraka. Depa tahu tindakan depa mendustakan Nabi Muhammad itu boleh menyebabkan depa dihantar ke neraka. Depa tahu, tapi saja depa bantah. Firman Allah, wallahu alimun bizzalimin, dan bermula Allah itu Tuhan yang amat mengetahui segala orang yang zalim-zalim. Tuhan kenal orang baik, orang tak baik, Tuhan kenal. Kita mungkin tak kenal, tapi Tuhan kenal.
Tuhan tengok hamba dia ni tak selindung apa daripada pengetahuan, daripada ilmu Allah. Allah tahu kita ni ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam. Allah tahu kita ni baik ke tak baik, beriman ke tak beriman, ikhlas ke tak. Allah tahu semua tentang benda ni. Kata dia, maka membalas Allah akan mereka itu dengan jenis amalannya. Tuhan akan balas setimpal dengan apa yang dia buat. Kita tengok satu orang pakai jubah, pakai serban, masuk naik kelas. Apa kata kita? Oh, kita kata jubah Abu Jahal. Kita kata berkanak-kanak dekat dia. Jubah Abu Jahal, serban Abu Jahal, apa semua. Kita kata, pasal apa? Pasal kita hukum pada mata kasang kita, orang pakai jubah, pakai serban, masuk naik kelas. Apa punya orang? Tapi Allah tahu apa dia buat. Dia masuk dalam naik kelab tu, dia pergi bagi risalah tentang Islam, dia pergi bercakap tentang Islam, dan tu salah tak tuan-tuan? Salah ke tak? Dari satu sudut orang kata fitnah lah. Tapi salah ke tak perbuatan tu? Tuan-tuan tahu Hasan Al-Banna, Syed Qutb, dia buat kerja ni. Dia pergi masuk dalam naik kelab tu, dia pergi jumpa dengan orang-orang yang duk minum arak, duk mabuk tunggang langgang dalam tu. Dia pergi jumpa, dia pergi bagi bungkusan ni, pamphlet tentang Islam ni, dia bagi. Tolong buh dalam poket baju, tolong apa? Puak ni mabuk ni, balik rumah sekali bila dia sedap daripada mabuk, tengok ni apa ni, dia buka, dia baca juga. Dia baca juga. Mana nak tahu daripada 10 orang yang baca, seorang baca, sedap. Seperti mana Cat Steven apabila abang dia approach dia. Kita dengar cerita Cat Steven, dia mula-mula dapat the Holy Quran daripada abang dia waktu dia buat birthday party di rumah dia. Abang dia yang dah masuk Islam tu pi birthday party dia. Pi bukan pi nak seronok-seronok, pi nak tunggu langgang mabuk tak. Tapi abang dia pi dengan satu mesej yang besar. Abang dia masuk jumpa dia, abang dia bagi satu hadiah bungkus elok-elok bagi kat dia. Abang dia kata kat dia, Steven, yang ni jangan letak rata-rata, letak tempat tinggi. Bila kamu ada masa, kamu buka baca. Dia kata kat abang dia, takkan nak balik dah, tunggu syak dulu. Ya dengan kami dulu. Abang dia kata, aku main bukan nak ya dengan hamba. Aku main, aku ada mesej nak bagi dekat hamba. Ni, benda ni letak tempat tinggi. Hang rasa ada masa, buka tengok apa benda. Sudah, dia pun balik. Orang yang tengok daripada jauh, bila nampak abang dia masuk, abang dia ni pun masuk Islam. Apa kata pergi duduk lompat? Dah, dia masuk, dia ada mesej nak bagi dekat kau tu. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bila habis yang ni semua selesai majlis, dia nak tidur, dia apa semua, dia teringat hadiah abang dia bagi, dia bawa dia akan ambil buka tu. Dia kata for the first time, dia kata I saw the word the Holy Quran. Untuk pertama kali dia tengok perkataan the Holy Quran. Dia buka, dia tengok, dia tak tahu baca hak Arab tu, hak tulisan Quran tu, dia baca maksud dia, dia baca meaning dia. Dia kata bila dia baca, dia kata I feel something strange in my heart. Bila dia baca, duduk berasa lain macam. Dia baca sampai pagi dia tak tidur kerana duduk baca benda tu. Sia-siakah kerja kawan ni tadi? Sia-siakah kerja dia? Dia menyumbang. Tuhan kata, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa juga yang kamu buat, kalau yang kamu buat itu min khairin, benda baik, daripada benda baik, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu buat itu Allah Maha mengetahui. Orang tak tahu, tapi Allah tahu bahawa dia ni buat dengan hati yang ikhlas, dia ni buat dengan tujuan untuk agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya dijadikan itu sebab kepada Cat Steven nak menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hidayah Allah bagi, tetapi sebab musabab nak terima hidayah tu, ni cerita dia. Serupa macam Sayyidina Umar Al-Khattab pergi rumah adik dia, pergi dalam keadaan nak cari gaduh, tapi kebetulan adik tengah baca Quran, kebetulan, maka adik duk baca Quran itu jadi sebab musabab kepada dia menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah Allah bagi, tapi nak boleh keterima hidayah tu, dia ada cause and effect, dia ada sebab musabab dia. Maka sebab musabab ini jangan dipandang kecil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Abu Zar Al-Ghifari, daripada seorang penyamun. Pertama kali jumpa Nabi Muhammad, tengok muka Nabi, sudah gegar hati dia. Daripada seorang penyamun, duk samun orang ke tengah jalan dan sebagainya, bila jumpa Nabi first time, tengok muka Nabi, bergegar hati dia. Maka melihat wajah Nabi itu dijadikan sebab musabab kepada dia yang kemudiannya masuk Islam di tangan Nabi, yang kemudiannya Abu Zar Al-Ghifari menjadi satu orang yang cukup tinggi komitmen dia dalam Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena memperbanyakkan jalan dakwah untuk menarik orang kepada agama Allah. Kita jangan sempit dalam memikirkan soal dakwah. Berapa orang sanggup buat bila jumpa turis duduk berjalan pergi bagi satu pamphlet agama dekat dia? Berapa orang sanggup buat? Bila nampak turis duduk jalan tu pergi bagi kat dia, mereka ni bukan ada satu pegangan hidup. Setengah daripada mereka ni tak ada pegangan hidup. Bagi dia agama ni sama aja. Bagi dia lagu tu, you ambil agama apa pun semua suruh jadi orang baik. Dia ingat macam tu aja. Islam bukan macam tu. Islam ni dia jalan hidup. Dia satu cara hidup. Apabila orang kenal Islam, dia nampak manis Islam ni, maka dia tertarik untuk nak ikut Islam sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala sebut benda ni. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di kalangan manusia ni ada di kalangan depa ni yang bantah Allah bighairi ilmin, sedangkan tak ada ilmu. Dia bukan tahu apa. Yang dia tahu nak lawan Islam. Dia bukan tahu apa. Dia kosong. Kepala dia kosong. Dada dia kosong. Hati dia kosong tentang Islam. Dia tak pernah terima maklumat tentang Islam. Maklumat yang tepat tentang Islam. Dia tak pernah terima. Yang dia tahu, dia nak menentang Islam. Maka dia ni yujadilu fillahi bighairi ilmin. Dia bantah Allah dalam keadaan bighairi ilmin. Tak ada ilmu. Wala hudan wala kitabim munir, dan dia tidak dapat petunjuk dalam keadaan menentang Allah ini, dan dia tidak mendapat petunjuk daripada kitab yang bercahaya, daripada Quran. Tak ada siapa nak pergi terang benda ni kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka orang-orang Yahudi ni macam ni juga mereka ni. Tak mau nak ambil tahu kebenaran Islam, tak mau nak ambil tahu kebenaran yang terkandung di dalam Taurat. Mereka tolak semua benda ni. Mereka nak berdiri atas ego mereka. Mereka kata mereka bangsa paling mulia, dan mereka tak mau. Pas Tuhan pernah sebut, laqad karramna Bani Israel. Tuhan sebut bahawa Tuhan muliakan Bani Israel ini. Mereka rasa terapung-rapung dengan pujian Tuhan bahawa mereka bangsa paling mulia. Berdasarkan amalan yang kita buat. Firman Allah, la tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Dan lagi engkau dapat akan mereka itu, akan Yahudi itu wahai Muhammad, terlebih haluba manusia atas hidup. Itu dia. Yang kata Yahudi ni bukan setakat depa ni tak mau mati, bahkan depa lah manusia yang paling haluba untuk menghadapi hidup. Maksudnya tak mau mati. Yahudi ni satu bangsa yang tak mau mati. Tuan-tuan, berapa banyak orang Islam dia bunuh di Palestin? Ratus, bahkan ribu dia bunuh setakat ni. Hari-hari ada orang Islam kena bunuh di Palestin. Tapi kalau orang dia mati seorang, mengamuk satu dunia. Pasal apa? Pasal dia adalah bangsa yang haluba dengan hidup berdasarkan amalan yang kita buat. Firman Allah, la tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Dan lagi engkau dapat akan mereka itu, akan Yahudi itu wahai Muhammad, terlebih haluba manusia atas hidup. Itu dia. Yang kata Yahudi ni bukan setakat depa ni tak mau mati, bahkan depa lah manusia yang paling haluba untuk menghadapi hidup. Maksudnya tak mau mati. Yahudi ni satu bangsa yang tak mau mati. Tuan-tuan, berapa banyak orang Islam dia bunuh di Palestin? Ratus, bahkan ribu dia bunuh setakat ni. Hari-hari ada orang Islam kena bunuh di Palestin. Tapi kalau orang dia mati seorang, mengamuk satu dunia. Pasal apa? Pasal dia adalah bangsa yang haluba dengan hidup. Dia tak mau mati.
Kalau ada orang yang mati pula disebabkan kepada apa? Kepada serangan orang Islam, memang dia mengamuk habis-habis punya mengamuk. Ini yang dikatakan Yahudi. Wa minal ladzina asyraku, dan terlebih loba daripada kafir musyrikin yang engkar bagi ba'ats, yakni daripada bangkit kubur, atau hidup, yakni tak mau mati, kerana ketahui mereka itu dengan bahawa kembali mereka itu kepada neraka, tiada kafir musyrikin sebab engkar mereka itu baginya. Itu dia. Mereka ni adalah manusia yang Tuhan kata la tajidannahum ahrasan nas. Ahrasan nas maksudnya paling tamak ala hayah untuk hidup. Nabi kata apa? Nabi kata minasyaqa ya arba. Tanda jahat manusia ni 4. Nabi kata. Yang pertama dia kata qaswatul qalbi, kerah hati. Jahat, orang kerah hati ni jahat. Kerah hati tak boleh siapa nasihat, tak boleh orang main bercakap kebenaran, apa pun tak boleh. Kerah hati. Orang main bercakap pasal ayat Quran pun tak mau dengar, orang baca pasal hadis Nabi pun tak mau dengar, orang main bagi nasihat agama pun tak mau dengar, kira kerah hati. Dengan tak semayang, dengan apa, bini marah pun tak peduli. Tak peduli, dia dengan cara hidup dia lah. Ini tanda jahat manusia. Yang kedua, wajumudul ain. Nabi kata beku gigi mata. Gigi mata tak boleh teriak. Tak keluar, air mata tak keluar. Bukan tak sedih, tapi air mata tak keluar. Ni musim di Mekah ni. Sampai di Madinah. Bila lepas semayang apa semua, sebelum nak keluar daripada Masjid Nabawi itu, pergi ziarah makam Rasulullah. Bila sampai di depan makam Rasulullah ni, bukan sikit orang air mata meleleh, merambu air mata, sedih. Bukan sedih apa, mengenangkan ni orang ada dalam ni, duduk dalam jerjak dalam makam Rasulullah ni, orang ada dalam ni adalah orang yang kita duduk selawat selama ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Kita duduk ucap selawat dekat Nabi tu, ni dia Nabi duduk ada dalam ni. Nabi pula kata apa, siapa bagi salam kat aku akan jawab salam dia. Kalau kita pergi dekat tu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah, kita dah bagi salam tu, Nabi jawab salam kita. Kita berpeluang, Allah izin kita berpeluang dah sampai di depan makam tu, assalamu alayka ya Rasulullah, kita yakin tu Nabi jawab wa alayka salam. Nabi jawab, Nabi ucap selamat dekat kita. Orang yang betul-betul lembut hati, bila dia sampai depan makam Rasulullah, bila dia kata assalamu alayka ya Rasulullah, nangis, tentu menangis dia. Tak boleh tahan, dia main sebab, dia main ketat dada, dia main air mata itu. Ada orang, dia sampai situ, dia duduk balik, dia tengok orang berkat teriak, dia heran, siapa dia tak teriak? Dia tak boleh teriak. Bila dia tengok orang tu sebek satu macam, dia tengok kau ni teriak, dia pun berasa ketat dada ayat, tapi ayat mata tak keluar. Ayat mata tak keluar. Jumudul ain. Nabi kata ini orang beku biji mata. Jumud ni makna dia beku. Jumudul ain maksudnya mata dia beku. Habis ziarah Madinah, pi Mekah pula. Sampai di sana, turun untuk pertama kalinya dalam hidup dia. Pertama kali masuk dalam kompleks Masjidil Haram tu, mata nampak Kaabah ni. Orang lain ni nampak Kaabah tu, hidung kembang ni. Tak boleh tahan lah. Wayak mata pula. Dia tak ada apa. Dan siapa nak pergi Mekah boleh test. Boleh test. Bukan duk cadang nak teriak dah. Bukan duk cadang nak teriak. Bukan duk cadang kata aku saya tengok pun kita teriak. Bukan duk cadang nak teriak. Kita sampai tu dia sendiri dia usik hati kita sendiri, kita hancur menangis. Tapi ada orang Allah tak izin air mata dia keluar. Ada orang dia cukup sensitif, dia pergi Madinah tengok makam Rasulullah dia menangis, dia mai sampai di Mekah tengok Baitullah dia menangis. Bila pergi ziarah di makam di kawasan apa nama Uhud dan sebagainya, sampai di medan Uhud tu dia tengok keadaan Jabal Rumah, Jabal Uhud, dia tengok kawasan kubur syuhada, menangis. Pasal dia mengenangkan sahabat-sahabat Nabi, puluhan orang sahabat Nabi syahid di medan ini semata-mata kerana mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi SAW. Dia sedih mengenangkan dia tak ada apa, tak ada sumbangan untuk agama.
Tuan-tuan, kita sekarang ni menghadapi masalah tenaga kerja untuk Islam. Kita tak ada orang nak buat kerja untuk Islam. Kita boleh dapat orang mai dengar kuliah maghrib, boleh dapat orang mai dengar ceramah, ramai ni dah cukup baik dah. Tapi kita nak cari daripada ramai-ramai ni, kita nak cari orang yang pertama sanggup sacrifice untuk agama. Payah dapat. Kita nak cari orang yang sanggup buat kerja untuk agama. Kalau dia tak boleh buat kerja, dia sacrifice, bagi duit untuk tujuan agama. Susah nak dapat. Pasal apa? Masing-masing tidak rasa terpanggil untuk terlibat dalam kerja-kerja Islam. Dia tak rasa terpanggil. Dia tak rasa nak kena join sama dalam kerja-kerja Islam. Dia tak ada. Perasaan tu tak ada. Seperti mana perasaan sedih nak bagi keluar air mata di Madinah dan di Mekah tadi, tak ada. Macam itulah dia tak terpanggil untuk nak buat kerja Islam. Dia tengok orang duk buat kerja Islam, dia tengok tu, dia tengok saja, dia tak pernah ambil akibat. Dia tengok, dia aku tak ada kerja-kerja macam ni. Kot kata nak seluk poket ambil bagi duit, nah hampa ambil duit ni. Tak ada, perasaan tu tak ada dalam diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini masalah kita lah. Ini masalah kita. Kita mempunyai ramai orang yang syok bercakap. Di kedai kopi bercakap, di market bercakap, di office bercakap, di tepi jalan bercakap, di masjid lepas semayang bercakap dan sebagainya. Bercakap benda-benda yang tak bawa untung apa kepada Islam. Kita ada ramai orang macam tu. Tapi kita nak cari orang yang boleh buat kerja untuk Islam, susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, jahat manusia 4, qaswatul qalbi, terah hati, wa jumudul ain, biji mata beku, payah nak menangis kerana takut dosa yang banyak di depan Allah. Wal hirsu, ayat ni yang ayat Quran kata la tajidanna ahrasan nas. Ahrasan nas, dalam hadis Nabi kata wal hirsu, tamak, payah nak buang sifat tamak daripada diri manusia. Oh, susah tuan-tuan. Tamak dalam diri kita ni susah kita nak buang. Masing-masing tanya diri sendiri. Kita sudah urai panjang-panjang benda ni. Tanya diri sendiri. Bergaduh adik-beradik pasal apa? Pasal tamak berebut harta. Jadi tak bertegur antara adik-beradik pasal apa? Pasal tamak harta. Yang ni jadi punca. Habis punah ranah keluarga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa tulul amal. Dan jahat manusia yang keempat, dia kata angan-angan panjang. Tul maksudnya panjang. Kalau tul maksudnya naik 10%. Tul maksudnya banyak. Ada begitu. Melawak lagi. Wa tulul amal maksudnya panjang angan-angan. Duk pasang angan-angan saja. Kerja tak buat. Angan-angan tinggi. Nak lagu ni, nak kalau boleh dapat lagu ni. Apa kerja kita buat, apa sumbangan kita sehingga kita nak dapat macam yang kita cita-citakan, yang kita angan-angankan. Maka Nabi kata orang yang tulul amal, yang panjang angan-angan ni jahat. Dia ni habis masa dengan angan-angan, tidak ada kerja yang dia boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi, la tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Dan lagi engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu, yakni Yahudi itu, terlebih haloba manusia atas hidup. Yahudi adalah bangsa yang paling nak hidup. Dia tak mau mati. Dia tak mau dengar pun cerita pasal mati. Begitu. Wa minal ladzina asyraku, dan terlebih loba daripada kafir musyrikin yang ingkar bagi ba'ath. Depa ni kalau nak banding dengan kafir musyrikin, depa lagi teruk daripada kafir musyrikin. Kafir musyrikin ni, depa ni tak percaya tentang hari kebangkitan aja. Tapi Yahudi ini adalah satu bangsa lebih teruk daripada kafir musyrikin lagi. Firman Allah, yawaddu ahaduhum, cita-cita seseorang mereka itu, lau yu'ammaru alfasana, bahawa dia umurkan dia 1000 tahun lagi. Tu dia. Ni Tuhan sebut dalam Quran. Orang Yahudi ni kalau boleh nak hidup 1000 tahun lagi. Allah pun ada 80, 90 dah. Nak lagi 1000. Ni yang dikatakan Yahudi ni. Tak ada ingat dalam hati ni. Tak ada ingat kata dia ni nak mati. Tak ada. Dia kira nak hidup. Kalau boleh lagi 1000 tahun dia nak hidup. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab an yu'ammar. Dan tiada ia dengan jauhnya daripada azab bahawa dia umurkan dia. Maksudnya padahal panjang umur tu Tuhan kata langsung tak boleh nak menjauhkan dia daripada azab.
Lagi panjang umur, lagi banyak dosa. Pasal duduk dalam bangkah. Dia duk minta dekat Tuhan. Yahudi ni duk minta dekat Tuhan, kalau boleh nak lagi 1000 tahun lagi nak hidup. Tuhan kata dah, kalau bagi 1000 tahun lagi banyak dosa dia dengan Tuhan. Sekali-kali 1000 tahun itu tidak bawa manfaat kepada dia. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang amat melihat dengan barang yang mereka itu beramal, yakni baik dan jahat. Tuhan tahu tuan-tuan. Kita ni pun serupa lah. Tuhan tahu kita buat baik atau kita buat jahat, Tuhan tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk di depan orang ramai semua esok, baik ke kita ni ataupun jahat kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah bertanya Abdullah bin Suriyah, iaitu seorang ulama Yahudi, akan Nabi SAW ataupun Sayyidina Umar Al-Khattab, yang ini daripada mereka yang bawa turun wahyu, siapa ia daripada malaikat? Maka kata Nabi SAW, ialah Jibril. Ni seorang ulama Yahudi, nama dia Abdullah bin Suriyah. Dia pun nama Abdullah juga, pasal dia pun percaya Tuhan Allah juga. Maka dia namakan dia Abdullah, maksud dia hamba Allah juga. Ulama Yahudi zaman Nabi ni nama dia Abdullah bin Suriyah. Dia pergi tanya Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, siapa nama malaikat hadu turun wahyu dekat kamu ni? Ditanya Nabi macam tu. Wahai Muhammad, kamu kata kamu terima wahyu bukan? Siapa nama malaikat yang nak turun wahyu dekat kamu? Nabi jawab. Nabi kata, Jibril. Malaikat yang buat mai wahyu dekat aku, nama malaikat tu Jibril, Nabi kata. Maka kata Abdullah bin Suriyah, iaitu aduuna. Aduuna maksudnya kalau lagu tu, dia ni lah musuh kami, seteru kami. Ada ke punca tuan-tuan. Jibril tu musuh dia kata. Dia tanya Nabi, siapa nama malaikat yang buat turun wahyu? Nabi kata, malaikat yang buat turun wahyu ni nama dia Jibril. Oh, dia kata kalau Jibril, aduuna, dia ni musuh kami. Dia kata dia, bawa datang azab. Dan jika Mikail, nescaya kami beriman. Dia tengok yang kata Yahudi. Dia kata oleh kerana malaikat yang buat turun wahyu ni nama dia Jibril. Jibril ni musuh kami. Pasal apa? Pasal Jibril ni dia ni duk jadi punca duk turun main azab dalam dunia ni. Dia ni punca. Tapi kalau sekiranya tadi kamu jawab kata malaikat yang buat turun wahyu ni nama dia Mikail, cantik, kami akan ikut hang. Macam tu. Tak nak kerja. Jadi kata dekat Nabi Muhammad SAW, dia kata, dan jika sekiranya malaikat yang buat turun wahyu tu nama dia Mikail, nescaya kami beriman. Itu sebab dia bubuh nama apa menteri dia dulu, Mikail buat apa? Mikail dia bubuh nama apa? Rupanya Mikail ni bagi dia malaikat yang bagus. Sebab apa? Kita pun percaya malaikat Mikail ini waktu rezeki, dia ni doa mai segala macam-macam nikmat apa, hujan lah apa, semua ni kerja malaikat Mikail. Itu bidang tugas dia. Oh, dia pun cukup syok dengan nama Mikail ni. Dan anda saya kami beriman. Dia kata kalau sekiranya malaikat yang waktu wahyu ni malaikat Mikail, kami ikut. Tentu biarlah kami ikut. Kerana dia bawa datang dengan khafat, iaitu kemurahan, dengan hujan dan tumbuh-tumbuhan dan selamat, maka turunlah semuanya ini. Dia kata kalau sekarang Mikail, cantik. Dia kata apa siapa? Mikail ni dialah dia bawa emai segala benda ni. Dialah malaikat yang membawa kemurahan. Hujan dia yang bawa emai. Dia kata tumbuh-tumbuhan, keselamatan, kesejahteraan, ketenteraman, ini semua kerja Mikail. Kami suka dekat Mikail. Dia berkata begitu. Firman Allah, qul, kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, bagi Yahudi itu, man kana aduwan li Jibril, barang siapa berseteru dengan Jibril, maka mati ia dengan duka cita. Itu dia. Bila saja Abdullah bin Suriyah ni kata dekat Nabi, Jibril tu musuh dia, Allah terus waktu turun ayat,
Wahai Muhammad, kata dekat dia ni, kata Allah ni juga, qul man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, maka bahawasanya telah bawa turun ini wahyu, yakni Quran atas hati engkau dengan suruh Allah Subhanahu wa taala. Habangkah dia, Jibril itu adalah malaikat yang turun wahyu dekat aku. Siapa musuh dia, orang tu akan binasa. Habangkah dia Allah? Tuhan suruh jawab Allah tu juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa tuan-tuan? Memusuhi Jibril bermakna memusuhi Allah. Kita memusuhi orang yang membawa ayat-ayat Allah bermakna kita memusuhi Allah. Mai satu ustaz duk baca ayat Quran, bagi-bagi duk baca ayat Quran, duk baca hadis tadi, kita tak suka, kita benci kat dia. Pasal apa benci kat dia? Pasal dia baca Quran, pasal dia baca hadis. Kita benci kat dia kerana tu. Bermakna kita benci Allah kerana dia mai baca ayat Allah. Kecuali kalau dia melencong, kita benci kat dia bukan kerana dia baca ayat Allah, kita benci kat dia kerana dia melencong daripada jalan kebenaran. Yang tu ada pasal. Ni dia duk baca ayat Quran, dia duk baca hadis Nabi, kita benci kat dia. Kita benci kat dia, makna kita benci Allah. Pasal dia duk baca hak Allah suruh dia baca. Sama dengan Yahudi, dia benci kepada Jibril semata-mata kerana Jibril waktu turun wahyu. Bahawa siapa benci Jibril, sesungguhnya dia dijanjikan kebinasaan oleh Allah. Allah suruh Nabi habaq dekat dia lah tu juga. Begitu. Kata dia, musaddiqan lima baina yadayhi, hal keadaan membenar bagi barang yang antara hadapannya, yakni daripada Taurat dan Injil dan semuanya. Itu dia. Quran turun mai. Quran bukan kata hak lain semua tak boleh. Quran yang Jibril waktu turun mai dekat Nabi Muhammad ni, Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi. Quran itu tolong endorse pula, kata memang Taurat ni Tuhan juga yang buat turun, Injil pun Tuhan juga yang buat turun. Cuma bila turun Quran, maka syariat yang dibawa oleh Injil dan Taurat terhenti, kena ikut Quran. Tetapi Quran mengaku bahawa Taurat dan Injil itu juga mai daripada Allah. Apa masalah yang tak mau ikut Quran? Itu persoalannya. Firman Allah, wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan menghidayah pada sesat dan menyuka dengan syurga bagi segala orang-orang mukmin. Ini yang dikatakan Quran ini. Dia nak bawa petunjuk. Hidayah maksud dia petunjuk. Quran turun mai kat kita ni, dia nak bawa petunjuk. Dia tak mau orang sesat. Maka mai Quran nak tunjuk jalan lurus kepada orang-orang, dan orang-orang tidak akan sesat. Kata dia, dan menyuka dengan syurga bagi orang-orang mukmin. Dan Quran ni juga mai nak cerita tentang syurga, cerita tentang janji baik kepada orang-orang yang mau ikut Quran. Firman Allah, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Barang siapa yang ada seteru bagi Allah dan segala malaikatnya dan segala rasulnya dan Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka bahawasanya Allah Taala seteru bagi segala orang-orang kafir. Kerana orang yang berseteru dengan salah satu itu adalah kafir. Siapa yang nak lawan Tuhan? Kafir dia. Siapa yang nak lawan nabi-nabi yang Tuhan hantar? Kafir dia. Barang siapa yang nak lawan dengan semua isi kandungan Quran dan sebagainya, kafir dia. Tak boleh. Pasal apa? Pasal benda ni Allah Subhanahu wa taala buat turun, maka kita kena beriman. Tak boleh marah dekat Jibril, marah dekat Mikail, tak boleh, kerana depa ni semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad beberapa mukjizat yang nyata menolak bagi perkataan Ibnu Surya tadi. Ma ji'tana bi syai', maka tiada engkau bawa datang akan kami dengan satu mukjizat pun. Ibnu Surya tadi ni, Abdullah bin Surya tadi, dia kata dekat Nabi. Dia kata dekat Nabi, ma ji'tana bi syai', hang tak ada bawa apa kat kami. Dia menafikan segala kerja yang Nabi buat. Hang tak ada apa, hang tak ada bawa satu kebaikan dekat kami. Dia kata dekat Nabi Muhammad macam tu. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, dah, Nabi Muhammad ni dia turun mai dan dia membawa ayat-ayat yang nyata. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, dan tiada kufur dengannya, yakni dengan mukjizat Nabi itu, melainkan oleh segala orang yang fasik semata-mata. Itu dia.
Siapa yang tak percaya ke Nabi Muhammad, tak percaya ke apa yang Nabi bawa, mereka ni orang fasik, dia kata. Aw kullama ahadu ahdan, adakah tiap-tiap janji mereka itu akan satu janji atas beriman dengan Nabi jika keluar ia, atau janji akan Nabi bahawa tiada menolong mereka itu akan orang kafir musyrikin atas Nabi. Nabi SAW ni Allah suruh Nabi kata, patutkah orang Yahudi ni berjanji dengan Allah, sedangkan lepas itu dia pemukul janji? Itu maksud dia. Janji kata nak ikut, nak beriman, nak pakai apa yang Tuhan kata, lepas itu bantah. Patutkah apa dia buat main-main dengan Tuhan macam tu? Firman Allah, nabazahu fariqun minhum, melontar akan dia oleh satu firqah daripada mereka itu dengan batal janji. Sebahagian daripada orang Bani Israel janji, lepas itu lempar buang kitab Taurat, tak pakai. Tuan-tuan, kita bila baca cerita ni, jangan duk ingat Bani Israel, duk nampak Bani Israel. Kita lah, ni cerita pasal kita lah ni. Orang Islam kita ni pun, Allahu Akbar, duk mengaku kata Quran ni kitab suci dia, Quran ni tak kira lah. Mau ayat Quran, tolak tepi, tak pakai. Sama aja. Sama aja. Jangan duk tengok Bani Israel duk golek kepada istaruk apa Bani Israel. Teruk apa? Kita pun teruk juga. Kita ni bila baca ayat Quran ni, dia ada kaedah dia. Dia kata al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Quran ni kita nak ambil pengajaran ni bukan daripada sebab turun dia. Sebab turun ayat ni kepada Bani Israel, bukan sebab tu, tapi kita nak tengok al-ibrah bi umumil lafzi. Tengok lafaz ayat tu. Lafaz tu dia kata apa? Dia kata ada sebahagian orang sudah dengar kitab kemudian lempar pergi ke lain. Yang tu yang kita nak kena ingat. Bulan puasa baru ni khatam 2 kali, Quran khatam 2 kali, tapi tak ikut juga Quran. Tak ikut. Oh, banyak ayat yang ada dalam Quran ni. Ayat Quran ni macam-macam. Daripada persoalan besar, soal tadbir negeri, sampai soal hak kecil-kecil ni tak boleh duk hasad dengki kat orang ni, semua ni ada dalam Quran. Ada orang dia duk fokus hak besar saja. Dia duk fokus kata apa ni, dalam Quran ni ada ayat tentang hudud, dalam Quran ni so potong tangan, dia duk fokus yang tu. Ayat yang melarang hasad dengki dia lupa. Yang ni pun ayat Quran juga. Dalam masa yang sama dia dengki ke orang. Maka Islam ni kaedah dia, dia kata udkhulu fis silmi kafah. Dia kata masuklah kamu dalam Islam ini semua secara total. Kalau kita nak jadi orang Islam, bukan sahaja kita ni nak kepada pelaksanaan hukum Islam, bukan setakat tu sahaja, bahkan kita nak semua sekali. Diri kita ni penuh dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak ada perasaan buruk sangka, dengki dan sebagainya ke otak dah. Dalam diri Rasulullah tidak ada perasaan yang macam tu. Bahkan hadis yang kita baca awal-awal tadi, Nabi SAW pesan siap-siaplah dekat sahabat dia, jangan ada seorang daripada sahabat aku duk mai cerita tentang buruk seorang yang lain dekat aku. Pasal apa? Aku tak mau dengan kerana dengar cerita kamu, aku pergi jumpa dia dalam keadaan dada aku tak bersih. Nabi tak mau sampai macam tu. Tuan-tuan, kita bila dengar cerita macam-macam ni, kita jumpa orang tak cantik lah. Tak cantik lah. Dan bila kita dengar cerita, kata ustaz ni nak abang, kata ustaz ni, kata ustaz tu duk kata kata ustaz macam ni, kita dengar tak syok. Kita dengar tak syok. Bila jumpa sahabat kita yang diceritakan ni, kita jadi senyum pun dia jadi lagu, dia kemewel, lagu dia tak mahu nak jadi cantik. Bila kita dengar cerita, ya, kita dengar cerita orang main ustaz dia sentai ustaz daripada awal bagi salam sampai assalamualaikum pula, tu kira hantam ustaz ya. Dia tak apa, dia cerita tak mau dengar. Kalau betul sekali pun tak cerita lah. Padan dengan apa dengar, apa nilai sudah. Pada bila dah cerita, kita dah dengar, kita tak syok, tentang kita tak syok. Kita nanti satu hari jumpa dengan dia, bila jumpa dengan dia tak seronok. Kan? Buat apa kita buat kerja macam tu? Apa satu untung dia? Tak ada untung apa? Tak ada satu untung apa? Kalau tujuan kita nak berjatuh dia, itulah tujuan yang cukup tak baik dalam agama. Itu tujuan cukup tak baik dalam agama. Bukan kerja agama macam tu. Apatah lagi kalau dibuat oleh orang agama, lagi tak baik.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala nak peringat kepada kita tentang benda-benda macam ni. Dia tak mau bila dah mai dah ayat tu depan kita, kita dah baca, kita nampak macam faham dah, dia kita tak ikut macam yang ayat tu kata. Sama macam Bani Israel. Bila Taurat wak mai dekat dia tak mau ikut. Bila paksa angkat bukit Tursina nak ampas atas kepala, kata lagi dekat Nabi Musa, dia kata sami'na wa ata'na. Kami dengar boleh tapi kami tak mau taat. Bila betul-betul nak ampas atas kepala, depa angkat, depa sujud dan depa angkat sebelah biji mata tengok bukit tu dah nak kena depa. Depa kata dekat Nabi Musa, okeylah Musa, kami beriman dengan isi kandungan Taurat. Ini cerita detail. Dia ada dalam surah Al-An'am, tuan-tuan boleh buka rajuk cerita ni. Dah lepas mengaku dalam keadaan desperate macam tu, mengaku kata nak ikut Taurat, lepas tu bila kitab Taurat mai depan, nabazahu fariqum minhum, kata dia melontar akan dia oleh satu firqah daripada mereka itu dengan batal janji, tolak janji. Depa kata nak ikut Taurat tapi tolak pergi ke tepi. Bal aktsaruhum la yu'minun, tetapi kebanyakan mereka itu tiada beriman mereka itu. Dah lepas tu tak mau ikut pula dah. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dan tak kala datang akan mereka itu oleh rasul daripada Allah Taala, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenak bagi yang serta mereka itu, yakni dalam Taurat atas muwafaqah barang yang disifatkan di dalamnya itu. Dia kata apabila mai Quran, memang isi kandungan Quran dengan Taurat muwafaqah. Dia kata pasal apa isi kandungan Taurat dengan Quran muwafaqah? Sama pasal apa? Pasal Tuhan tu juga yang buat turun. Cumanya Quran ini version yang lengkap. Taurat relevan pada umat zaman Nabi Musa. Injil relevan pada umat zaman Nabi Isa. Bila mai Quran ni dia relevan sampai kiamat. Maka bila dia Allah, macam kita duk tengok komputer lah, daripada Windows 95 jadi Windows 98, Windows 98 jadi Windows 2000, Windows 2000 jadi Windows XP lah, apa macam-macam duk main ni. Apa maksud dia ni? Maksud dia improve. Dia improve. Kalau 95 dengan Windows 98, tentu 98 jauh lebih banyak features daripada 95. Mesra pengguna. Ya. Daripada Windows 98 dia main Windows 2000, sudah tentu 2000 lebih mudah bagi kita yang nak pakai ni. Pasal dia lebih mesra kalau kita nak guna internet. Kalau dia buat Windows 95 kemudian dia keluar 98 ni sama dengan Windows 90, apa benda baik tu buat? Sama dengan handphone. Kita mula-mula beli dulu tu dia satu beg Ator 011 tu, satu beg tuan-tuan bawa ambil nak terlucut kepala bau, dia duk bawa nak bawa handphone saja. Orang duk masuk hutan balak apa semua tu, bawa satu beg je semua tu, buka-buka telefon saja, bukan ada apa. Dia main satu masa, dia main handphone nak jenis Motorola berdiri atas meja tu, yang tu kucing tengok lari. Dia main satu masa lagi, dia main sampai lah ni, sampai punya halih kecil ni, Allahu Akbar. Dia improve dari segi saiz. Bila saiz besar orang susah nak bawa, bila makin kecil orang senang nak bawa. Dia improve dari segi features. Kalau dulu yang kata handphone ni cuma buat call dengan receive call, incoming dengan outgoing, yang tu saja. Dia basic, penggunaan dia cukup basic. Dia main satu peringkat pula, dia main boleh store nama orang masuk. Dia main satu peringkat pula, dalam handphone tu juga boleh ada calculator, boleh buat organizer, macam-macam tu improve. Dia main satu masa pula, bukan setakat tu, dia boleh guna website dan sebagainya. Dia ada warp, dia ada buih, dia ada macam-macam tu ada. Ini yang kata improvement. Jadi pada version lama sampai version baru ni dia improve. Macam tu lah juga bila kita bercakap tentang soal Taurat, bila kita bercakap tentang soal Injil, bila kita bercakap tentang soal Quran. Bila dia main Taurat ni Allah buat turun sesuai dengan orang yang hidup zaman Nabi Musa. Bila dia main Injil sesuai dengan orang yang hidup zaman Nabi Isa. Dan Injil dia cover lebih lagi daripada apa yang di-cover oleh Taurat. Bila turun main Quran yang Allah buat turun main kira version dia tak perlu kepada upgrade lagi, tak perlu dah. Quran ini sudah cukup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Cantik.
Maka tidak timbul persoalan kita tak mau ikut Quran. Tidak timbul persoalan kita kata Quran ini out of date. Tidak timbul persoalan kita kata Quran ini kalau kita apply dalam masyarakat law ni jadi kelang kabut. Tak timbul soal ni. So Quran ini adalah version yang paling lengkap. Tuhan endorse benda ni. Cakap macam Bill Gates, kan? Perang dengan Microsoft. Dia macam tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitab Allah." Nescaya melontak oleh satu firqah daripada segala mereka itu, daripada segala Yahudi yang datang mereka itu kitab itu, yakni Al-Quran akan kitab Allah Taurat. Bila mai Quran dekat depa duk pegang Taurat. Bila mai Quran dekat depa buang Quran. Tak mau pakai. Depa nak pakai hak version lama juga. Salahlah perbuatan mereka menolak Quran version yang lengkap ni, nak pegang dengan version lama, salah. Begitu. Wara'a zuhurihim, pada balik belakang mereka itu. Ambil lempak buang Quran, tak mau pakai, lempak di belah belakang. Arti tidak amal mereka itu dengan barang yang dalamnya daripada beriman dengan Rasul dan lainnya. Tak mau beriman dengan isi kandungan kita. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka itu tidak mengetahui barang yang dalamnya daripada bahawa Nabi Muhammad SAW itu sebenar-benar Nabi, atau bahawa Quran itu adalah kitab Allah yang sebenar-benarnya. Maka segala Yahudi mengetahui Nabi Muhammad sebenar, kitabnya Quran itu sebenar, tetapi sengaja engkar mereka itu. Itu dia. Ini yang kata Yahudi. Bukan mereka tak tahu. Mereka tahu Nabi Muhammad ni memang Nabi betul. Tahu. Dan mereka tahu bahawa Quran yang Allah buat turun dekat Nabi Muhammad tu memang betul Quran, bukan Nabi Muhammad mereka. Mereka tahu. Bahkan Nabi itu dalam Quran Tuhan kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad ni lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Daripada asal tu, mak Nabi, pak Nabi, keturunan Nabi Muhammad, Nabi daripada kecil, akhlak dia macam mana, sampai mereka sendiri panggil Muhammad Al-Amin, sampai bila batu Hajarul Aswad jatuh daripada dinding Kaabah, nak boh balik, bila Nabi jadi hakim, mereka terima semua. Bermakna mereka terima Nabi Muhammad ni orang baik. Tapi bila Nabi Muhammad SAW berdiri di kaki Bukit Safa, Nabi kata, wahai semua kaum aku nak bagi tahu dekat hampa bahawa di sebalik bukit ni, kalau aku kata dekat hampa, kalau aku beritahu dekat hampa di sebalik bukit ni ada musuh nak serang kita, kamu percaya tak cakap aku? Sampai takat tu depa kata apa? Depa kata bahkan kami percaya kamu orang yang baik-baik daripada keturunan yang baik-baik. Depa kata. Nabi Muhammad kata okey, bukan tu yang aku nak abang, tapi yang aku nak abang ialah aku ni Muhammad telah dilantik Allah untuk menjadi rasul. Dengar-dengar macam tu, ambil Abu Lahab ambil batu, punggai, pelepuk berdarah Nabi SAW. Pasal apa? Pasal apa yang marah ke Nabi Muhammad ni? Pasal apa? Adakah kerana dia jahat? Dia ada kes jenayah? Adakah dia biasa pergi cabul kehormatan mana-mana anak orang ke isteri orang ke apa-apa? Adakah Nabi Muhammad biasa sambung, biasa rompak, biasa curi, biasa pinjam duit tak bayar daripada orang? Adakah Nabi Muhammad ni ada satu akhlak buruk dia buat di mana-mana sampai semua orang tahu dan sebagainya? Tak ada. Nabi Muhammad tak pernah buat benda tak elok macam ni. Pasal apa dia pemarah dekat Nabi Muhammad? Pasal Nabi Muhammad kata dia rasul, dilantik oleh Allah menjadi rasul. Kerana tu nak marah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang simpan. Islam hak kita diikut ni cantiklah. Cantiklah. Tak payahlah hidup berasa nak, tak ada lah. Islam hak kita ambil sebagai jalan hidup kita dah ni cantiklah. Terus istiqamah dengan Islam. Yang kedua, Quran yang Allah buat turun dekat kita ni lengkap dah. Tak payah duk was-was dah boleh tak boleh nak ikut Quran ni, sesuai tak sesuai segala isi kandungan Quran. Tak payah ketiak dah. Quran ni memang lengkap. Kalau ikut, aman dunia ni. Bukan Malaysia, dunia ni aman kalau ikut Quran. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ini adalah pemimpin yang Allah hantar untuk memimpin kita. Ikut dia. Ikut dia. Jangan sekali-kali kita tolak kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Belajar sirah Rasulullah, belajar. Kita tengok macam mana cara Nabi SAW mengurus orang Islam begitu punya ramai pada zaman dia, dalam keadaan orang Islam masa tu bercampur dengan orang bukan Islam, bukan sikit tu ada. Di Madinah tuan-tuan, sikit ke orang Yahudi pada masa tu.
Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. 3 bani ini saja 1000 dia ada di Madinah. Taat setia kepada Nabi SAW. Belajar sirah Rasulullah, tengok apa rahsia kejayaan dakwah dan pimpinan Rasulullah SAW, sehingga kan terjamin kesejahteraan seluruh dunia. Kemudiannya apabila diwarisi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, zaman Sayyidina Umar 2/3 dunia surrender dengan sukarela nak duduk bawah pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak mau terima. Sayyidina Umar kata, aku tak boleh terima dah negeri kamu nak duduk bawah payung pemerintahan aku. Aku tak boleh terima sebab terlampau jauh negeri kamu dengan tempat aku duduk. Aku takut aku tak boleh nak menjamin keadaan di tempat kamu. Dia kata, tak apa, kami duduk bawah payung kamu, kami sudah rasa aman. Apa rahsia dia, tuan-tuan? Apa rahsia di sebalik orang rasa senang, rasa selesa, rasa tenang, rasa tenteram, rasa aman apabila mereka duduk di bawah payung Islam? Tidak ada sebab kenapa orang Islam hari ini boleh rasa keluh kesah, berasa tak boleh dah nak hidup dengan Islam dia ada sebab. Tidak ada sebab. Sebaliknya, kita hari ini kena balik kepada cara hidup Islam. Daripada kita sendiri, anak-anak kita, family kita, orang yang duduk sekampung dengan kita, semua orang ada sama dengan kita, semua ni kita harap mudah-mudahan balik kepada ajaran Islam yang sebenar. Minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada macam-macam malapetaka yang mungkin kena kita. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk kisah sihir. Lepas ini dia ada satu kisah, dia panggil kisah sihir. Kisah sihir ni dia nak cerita asal usul sihir. Yang tu ada dekat David Copperfield apa semua lah ni apa asal usul dia mai kok mana. Dia nak cerita dalam Quran ni. Kan? Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang apa nama Harut dan Marut. Bukan Karut Marut. Kan? Dia ada sebut kisah ni. Kita akan jumpa insya-Allah pada bulan depan. Wallahu a'lam. Semalam saya lihat satu dokumentari. Seorang ustaz buka satu pusat motivasi berkonsepkan pengembaraan ke alam barzakh, iaitu berkonsepkan simulasi audiovisual dari mula mati sampailah keadaan dalam kubur. Segala simulasi konsep ini berlandaskan Quran dan hadis Nabi. Soalan, apa pandangan Ustaz tentang masalah ni? Saya tak tahu, saya kena tengok dulu. Apa benda apa ni? Dia buat pentomen ke apa lah? Pentomen, dia cerita pasal alam kubur. Di mana ni dia tengok siapa katanya ni? TV berapa? Kalau tanya tak punya apa. Nanti kita tengok apa cerita, saya tak tahu. Baik, kalau dia tanya boleh tak boleh kita nak melakonkan watak-watak apa muka dan nakir ke apa kan. Yang itu pun satu persoalan, tak apa, nanti boleh saya cek dulu benda ni. Pengembaraan ke alam barzakh. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.